Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Ko Lek Meng. Saudara Ko Lek Meng, tolong bangun sekejap. Berikan satu tepukan kepada beliau. Beliau sebenarnya telah lama, sebenarnya diri beliau sendiri ini ada kena-mengena dengan tajuk kita pada hari ini. Beliau telah lama setelah memeluk agama Islam, telah lama berkecimpung dengan dunia dakwah di negeri Pulau Pinang, betul brother? Dan dah Okey, tak ada. Itu antara kami. Terima kasih brother. Okey, dan beliau juga merupakan satu inspirasi saya percaya kepada mereka-mereka yang telah memeluk agama Islam. Saya setuju dengan apa yang beliau telah perkatakan tadi, di mana sebenarnya ramai di kalangan kita ni, kita semua sama, betul tak? Majoriti yang ada dekat sini adalah mereka yang telah memeluk agama Islam, betul? Yang memeluk agama Islam boleh tak angkat tangan? Okey, berikan satu tepukan kepada diri anda. Ini merupakan permulaan dalam kehidupan kita. Hari ini insya-Allah saya diberikan tajuk dakwah tugas siapa. Dan insya-Allah ia akan menjadi mukadimah kepada program Malaysia Reward Camp. Dan saya insya-Allah bagi pihak penganjur Malaysia Reward Camp ingin mengalu-alukan kedatangan semua reward-reward daripada seluruh Malaysia pada hari ini. Kalau kita lihat, saya sangat gembira pada hari ini. Kita ada pelbagai bangsa di sini. Kita ada India, kita ada China, kita ada Kadazan, kita ada Iban dari Sabah, Sarawak, hatta ada yang datang daripada Laos, ada yang datang daripada Vietnam, ada yang Afrikan pun ada, dan daripada pelbagai negara. Hari ini kita berkumpul, kita membina bangsa yang satu, yakni bangsa yang telah memeluk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala. Berikan tepukan kepada diri anda. Dan insya-Allah bagi memulakan tajuk kita pada hari ini, insya-Allah berkaitan dengan dakwah tugas siapa. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya percaya di dalam hidup kita, kita telah membuat satu keputusan yang sangat besar, yang mana kemungkinan ramai di kalangan mereka dekat luar sana, mungkin mereka tidak mampu untuk buat keputusan yang telah tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Ya, ini kita ni dilahirkan dalam agama yang berbeza. Pada hari ini kita memilih untuk menjadi seorang Muslim. Saya percaya mereka-mereka yang telah memeluk agama Islam ini adalah mereka-mereka yang telah membuat pilihan. Pilihan agama mana yang mereka rasa terbaik untuk mereka anuti di dalam kehidupan mereka. Yang mana ada di kalangan manusia mereka tidak mendapat kebahagiaan ini. Kebanyakan daripada manusia kalau kita lihat, mereka tidak dapat kebahagiaan untuk memilih agama mana yang mereka ingin anuti. Sebab rata-rata kalau kita lihat kebanyakan orang mereka menjadi Islam sebab mak bapak mereka adalah Islam. Kebanyakan mereka menjadi Hindu kerana mak bapak mereka adalah Hindu. Kebanyakan mereka menjadi Kristian sebab mak bapak mereka adalah Kristian. Dan anda adalah golongan yang telah menukar keadaan tersebut. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan lahir sebagai seorang Hindu, lahir sebagai seorang Kristian, lahir sebagai seorang Buddhis. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan telah memilih untuk menjadi Muslim. Pilihan itu adalah pilihan yang bagus. Namun ia tidak sepatutnya terhenti sekadar hanya membuat pilihan tersebut. Perjalanan itu masih panjang.
proses pertama yang perlu kita lakukan setelah kita memeluk agama Islam adalah belajar tentang agama Islam. Saya seringkali akan nasihati rakan-rakan yang memeluk agama Islam. Saya akan pesan, masuk Islam ni penting, bagus, penting. Tetapi ada satu perkara yang jauh lebih penting daripada masuk Islam itu sendiri, iaitu belajar tentang Islam. Apa gunanya kalau kita memeluk agama Islam, namun jika kita tidak mengetahui apa-apa pun tentang agama Islam? Apabila kita belajar tentang Islam, setelah belajar itulah yang akan memperkukuhkan iman kita dengan Islam. Dan apabila iman kita telah kukuh, insya-Allah di dalam Islam, dia mula step ketiga. Apa dia tuan-tuan? Kongsikan iman yang telah kita kecapi tadi kepada rakan-rakan, saudara mara, orang-orang lain. Yang kita sebut sebagai dakwah. Kalau kita lihat dakwah dari sudut maknanya sendiri adalah mengajak. Namun kalau kita lihat dekat Malaysia ini, rata-rata bila kita sebut tentang dakwah ini, biasanya kita akan khususkan kepada, biasanya pemikiran masyarakat, dia akan anggap, dia akan beri pengkhususan dakwah ini, dia akan generalizekan dakwah ini dengan anggapan kalau kita ajak orang semayang, termasuk dalam dakwah. Bila kita ajak orang Islam untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ia termasuk di dalam dakwah? Ya atau tidak? Ya. Saya tidak nafikan. Tapi kalau kita lihat dari sudut makna kata tersebut, dakwah ini sebenarnya kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, kita dakwah kepada masyarakat Islam. Yang mana saya fikir dia lebih tepat jika kita gunakan perkataan islah. Kita nak memperbaiki, kita nak membetulkan dan sebagainya di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Bahagian kedua daripada dakwah itu adalah dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Dan dua-dua perkara ini menjadi tanggungjawab kita. Setiap orang yang menggelarkan dirinya sebagai Islam, dia hendaklah melakukan kedua-dua kerja tersebut. Lebih-lebih lagi jika mereka yang memeluk agama Islam. Sebab saya percaya orang-orang seperti kita ni sebenarnya kita adalah golongan yang sangat beruntung. Ada ramai orang dekat luar sana yang dilahirkan sebagai seorang bukan Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk memberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam kepada kita. Alangkah beruntungnya kita. Namun tuan-tuan, apabila kita untung, bersama-sama dengan kita ada satu package yang mana masyarakat yang lahir Islam itu, dia tidak ada package tersebut. Orang yang lahir Islam ada beberapa perkara yang mereka tidak akan memahami kita. Dan mustahil untuk mereka nak memahami kita. Sebab dalam package tersebut, benda pertama yang kita ada adalah pengalaman hidup sebagai seorang bukan Islam. Pengalaman itu orang yang lahir Islam, bagaimana mereka cuba, no matter how hard they try, mereka takkan dapat pengalaman tersebut. Kita tak boleh nak bagi tahu dengan diorang, boleh tak you 2 bulan training pergi jadi non-Muslim, belajar dulu lepas tu datang. Tak boleh.
Tetapi kita semasa kita memeluk agama Islam, semasa kita mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika itu sendiri kita dah ada pengalaman sebelum itu menjadi seorang bukan Islam. Jadi sebagai seorang saudara baru, sebagai seorang yang telah memeluk agama Islam, kita tahu bagaimana orang bukan Islam berfikir. Betul atau tidak? Kenapa kita tahu? Sebab kita merupakan salah seorang daripada mereka suatu ketika dahulu. Setuju ataupun tidak? Setuju kan? Dalam waktu yang sama, yang pertama, kita ada pengalaman menjadi seorang bukan Islam. Yang kedua, kita ada built-in mad'u. Apa makna dia? Bersama-sama dengan kita, kita dah ada prospek. Kalau orang yang berniaga ni, especially kalau yang buat MLM, tahu MLM? MLM, bukan malam, MLM. Kalau yang buat MLM ni, diorang first kali diorang akan buat apa? Cari prospek. Oh, ada pengalaman company apa? Yang pertama sekali diorang akan cari prospek. Prospek tu penting. Betul ke tidak? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dari sudut prospek untuk membuat dakwah, tuan-tuan dan puan-puan dah ada built-in prospek. Siapakah mereka? Ahli keluarga, rakan-rakan. Yang mana prospek yang mempercayai kita, yang hidup bersama dengan kita, yang satu darah daging dengan kita. Kalau kita susah, mereka akan fight untuk kita, dan kalau mereka susah, kita pun akan fight untuk mereka. Betul ke tidak? Rasa-rasa tuan-tuan, ahli keluarga kita yang masih belum Islam itu, jika berlaku kesusahan dalam kehidupan mereka, kita akan bantu tak? Kita pasti akan bantu. Namun bila kita cerita tentang keduniaan, kalau mereka susah dari sudut duit, kita akan bantu. Sebab diorang masih lagi adik-beradik kita tak? Diorang masih lagi adik-beradik kita. Walaupun kita telah memeluk agama Islam, saudara mara kita yang bukan Islam itu masih saudara mara kita. Mak bapak kita yang bukan Islam itu masih mak bapak kita. Adik-beradik kita yang bukan Islam itu masih lagi adik-beradik kita. Jika mereka menghadapi sesuatu kesusahan di dalam dunia, nescaya kita akan berdiri untuk membantu mereka. Tetapi dalam waktu yang sama, kita tahu mereka akan menghadapi kesukaran di akhirat besok. Tapi alangkah ruginya kita jika kita tidak membuat apa-apa. Kalau mereka susah dekat dunia ini, kita akan cuba macam-macam cara untuk bantu mereka. Betul ataupun tidak? Tapi dalam waktu yang sama, kita tahu mereka akan menghadapi masalah di akhirat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah berfirman, Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. Jika ahli keluarga kita masih kekal mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika mereka mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan menghadapi masalah di akhirat besok. Dia bukan masalah kecil, tetapi masalah yang sangat besar. Jika mereka susah duit di dunia ini, kita fikir kita nak bantu, tetapi mereka bakal menghadapi kesusahan lebih teruk dekat akhirat besok. Apakah tindakan kita sebenarnya terhadap mad'u built-in kita ini? Saya nak kongsikan sedikit cerita saya, boleh? Sebenarnya ini menjadi kerisauan saya ketika permulaan saya sendiri memeluk agama Islam. Saya memeluk agama Islam dalam usia yang sangat muda. Umur 16 tahun, masih di bangku sekolah. Namun apabila saya telah memeluk agama Islam, perkara yang menjadi kerisauan dalam diri saya adalah ahli keluarga saya. Ada kalanya saya tak boleh nak tidur.
Saya tak boleh nak tidur memikirkan apakah keadaan yang bakal menimpa ahli keluarga saya jika mereka masih kekal mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh tidur. Saya takut jika mereka masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat besok selama-lamanya. Saya tak boleh tidur. Diorang ni darah daging saya. Orang yang mana kalau saya susah, nescaya saya tahu mereka akan berdiri di hadapan untuk mempertahankan saya. Tapi besok, jika saya tidak berdakwah kepada mereka, jika mereka tidak memulak agama Islam, saya takkan dapat buat apa-apa pun untuk mempertahankan mereka di akhirat. Tuan-tuan, saya fikir kalau mereka susah di dunia ini, maksimum tempoh kesusahan mereka hanya 60-70 tahun sahaja. Tetapi jika mereka tidak mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka akan susah di akhirat selama-lamanya. Bagaimana saya nak tidur? Bagaimana saya nak tidur dalam keadaan jika saya tahu jika ahli keluarga saya tetap mensyirikkan Allah, mereka sedang menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya nak tidur, tuan-tuan? Golongan yang lahir sebagai Islam, mereka tidak mungkin akan menghadapi masalah ini sebab ahli keluarga mereka Islam, adik-beradik mereka Islam, saudara mara mereka Islam. Namun bagaimana dengan kita? Sebab saya lihat masih ramai di kalangan mereka yang memulak agama Islam itu sendiri gagal berkecimpung dalam arena dakwah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita kadang-kadang kita ada sindrom. Apa nama sindrom tersebut? Sindrom tunjuk dekat orang. Bila orang tanya je, dakwah tugas siapa? Oh, dakwah kerja ustaz. Dakwah sepatutnya siapa buat dakwah? Oh, ini ustaz-ustaz kerja jabatan agama ni makan gaji buta ni, patut diorang buat kerja dakwah. Ustaz-ustaz yang kerja dekat jabatan mufti ni patut diorang buat kerja dakwah. Imam-imam masjid ni, AJK masjid patut diorang buat kerja dakwah. Dan kita ada sindrom tepis, main silat. Tahu main silat? Bila bunga dia akan macam ni. Bila datang je dakwah, kenapa tak buat dakwah? Oh, dakwah saya ustaz punya kerja, saya bukan ustaz. Tuan-tuan, saya pun bukan ustaz. Saya Brother Zamri Vinod. Saya bukan ustaz dan saya tak mau jadi ustaz pun. Saya nak kekal sebagai brother. Namun saya fikir bila kita bercerita tentang dakwah ini, mengajak orang untuk memeluk agama Islam, dia bukan hanya kerja ustaz-ustaz, dia bukan hanya kerja imam-imam, dia bukan hanya kerja orang yang lahir sebagai Islam, hatta ia juga kerja orang yang telah memulak agama Islam seperti kita. Malah kita yang memulak agama Islam ini kena buat kerja dakwah jauh lebih hebat daripada mereka yang lahir Islam. Kerana kita tahu nilai Islam itu ketika Islam telah menerpa ke dalam diri kita. Namun jika golongan seperti kita sendiri tidak berkecimpung dalam arena dakwah, alangkah ruginya, tuan-tuan. Sebab apa kita rugi? Sebab macam saya kata tadi, kita ni dah ada package yang mana mereka tak ada. Adik-beradik kita percaya tak dekat kita? Mungkin ada di kalangan mereka yang marah bila kita memulak agama Islam. Betul ke tak? Betul ke tak? Diorang marah. Mak bapak kita mungkin marah kita memulak agama Islam. Mungkin ada saudara mara kita yang marah ketika kita memeluk agama Islam. Marah itu lain, tuan-tuan. Tetapi mereka percaya tak dekat kita? Percaya ke tak? Percaya. Sebab mereka percaya dekat kita itulah yang menyebabkan mereka tu jadi marah. Setuju ataupun tidak? Setuju kan?
Kalau kita dapat beritahu kepada mereka apakah yang telah menyebabkan kita memulai agama Islam, apa yang sebenarnya kita lihat di dalam Islam ini sehingga mengubah hidup kita 360 darjah. Jika kita dapat kongsikan perkara itu kepada mereka, insya-Allah mereka juga boleh menerima keputusan kita. Tetapi berapa ramai di kalangan kita, bila kita makan nasi lemak dekat suatu kedai, nasi lemak tu sangat sedap, kita boleh kongsikan benda tu dekat semua orang, Facebook, semua kita boleh kongsi. Betul? Tetapi kita nak kongsikan keindahan Islam, agama yang telah kita anuti, kita jadi takut. Apa perkara yang kadang-kadang menghalang kita daripada buat dakwah, tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada confident. Betul? Saya setuju. Kadang-kadang antara perkara yang menghalang kita daripada buat kerja dakwah adalah kita rasa kita tak ada confident. Bagaimanakah cara untuk kita nak membina confident tersebut? Bagaimana? Bagaimana? Yes. Bagaimana nak jadi confident? Buat dulu, baru akan jadi confident. Kalau kita tunggu, kita nak confident baru nak buat, masalah confident tu takkan datang sebab kita tak buat-buat lagi. Betul atau tidak? Betul kan? We have to start our first step. Untuk kita start first step itu, kita semua kena tahu dakwah juga merupakan tugas kita. Pada saya, dakwah adalah kerja semua orang Islam yang menggelarkan diri dia sebagai seorang Muslim. Selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-110, kuntum khairum ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah firman di dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat ke-110 di mana Allah bagi tahu kita adalah sebaik-baik umat. Kita adalah sebaik-baik umat. Baik yang lahir Islam maupun yang masuk Islam. Kita semua ini adalah sebaik-baik umat. Yang mana apa kerja kita, tuan-tuan? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Apakah kebaikan yang paling tinggi di dalam Islam? Apakah kebaikan yang paling tinggi di dalam Islam? Good try. Semua nabi-nabi diutus untuk perkara tersebut. Perkara yang paling baik, yang paling tinggi di dalam Islam, yang pertama sekali mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua nabi-nabi ini diutuskan untuk berdakwah. Betul. Berdakwah apa? Untuk bagi tahu dekat semua orang Tuhan hanya satu. God is only one. La ilaha illallah. Ini adalah kalimah keramat yang menyebabkan semua nabi-nabi diutuskan untuk memberikan peringatan terhadap perkara ini kepada seluruh umat-umat mereka. Kebaikan yang paling tertinggi, tuan-tuan, di dalam Islam yang pertama sekali adalah hanya menyembah dan hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja kita untuk mengajak semua manusia ini untuk hanya menyembah, mengabdikan diri dan hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja kita juga mencegah manusia daripada kemungkaran. Apakah kemungkaran yang paling teruk, tuan-tuan? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah keburukan yang paling teruk menurut Islam. Dan kerja kita untuk mencegah semua manusia. Saya ulang balik. Kerja kita untuk mencegah semua manusia daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan saya,
apakah kita lakukan kerja tersebut? Apakah kita lakukan kerja tersebut? Ini adalah tugas kenabian. Setiap nabi mereka diutuskan atas asbab ini, atas sebab ini. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Namun tugas itu telah diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang menyebabkan darjat mereka juga diangkat begitu tinggi menjadi umat yang terbaik. Jika kita tidak melakukan kerja tersebut, bagaimana kita nak pegang title umat yang terbaik? Kadang-kala kita nak buat dakwah, kita takut diplomatik. Kita takut kita nak jadi diplomatik. Kita takut nanti apalah adik-beradik kita akan fikir. Betul? Siapa pernah fikir macam tu? Saya sendiri pernah fikir. Apalah, macam mana kita nak cakap dengan diorang, apalah diorang akan fikir. Bagaimana nak cakap dengan mak bapak kita. Saya tahu dia sukar. Tetapi paling kurang kita ada percubaan untuk kita sampaikan risalah Islam kepada mereka. Tuan-tuan kena faham, kerja kita bukan memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Kerja kita adalah menyampaikan risalah Islam kepada orang bukan Islam. Termasuk ahli keluarga kita yang bukan Islam. Termasuk adik-beradik kita yang bukan Islam. Termasuk mak bapak kita yang bukan Islam. Kerja kita hanya menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Sama ada mereka nak masuk Islam ataupun tidak, itu urusan di antara mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi isunya, kita gagal untuk buat hatta kerja kita untuk menyampaikan risalah Islam itu kepada mereka. Ini kerja kita, tuan-tuan. Dan saya percaya, di kalangan kita ini, seperti mana saya kata, dua perkara tadi, pengalaman kita menjadi bukan Islam, dan juga ahli keluarga kita, saudara mara kita yang bukan Islam, akan menjadi penyebab yang mana akan memudahkan kita untuk melaksanakan dakwah kepada mereka. Sebab kita tahu bagaimana cara mereka berfikir. Setuju ataupun tidak? Alangkah ruginya jika dua perkara ini tidak digunakan untuk dakwah. Cuma awal-awal bagi tahu je dekat mereka, terus terang bagi tahu. Saya sebagai seorang Islam telah menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. It is my duty. Sebab ia juga merupakan ajaran Islam. Betul ke tak? No Muslim can be a good Muslim unless he do dakwah. No Muslim can be a good Muslim unless he do dakwah. Sebab Islam dia mengajar kita bukan hanya kita saja nakkan kebaikan, tetapi kita kena buat semua orang pun perlu pergi kepada kebaikan. Dalam Islam mengajar kita tidak cukup hanya sekadar kita saja penuhkan perut kita, kita juga kena memastikan orang lain juga dapat hidup kenyang. Dalam Islam mengajar kita bukan hanya kita saja fikir kita nak selamat di akhirat, tetapi menjadi tugas kita juga untuk membantu orang-orang lain pun supaya boleh selamat di akhirat besok. Dalam Islam, dia mengajar kita untuk hidup collectively. Dan ini merupakan tugas kita bersama. Namun persoalan yang saya nak kita semua tanya dekat diri kita, apakah kita laksanakan tugas tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Wal As, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada 4 kriteria nak jadi orang yang beruntung. Sebab Allah mulakan surah tersebut dengan Allah bersumpah demi masa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Melainkan yang pertama mereka yang beriman. Betul ke tak?
Yang pertama mereka yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, apa dia? Berpesan-pesan kepada yang berpesan-pesan kepada yang hak. Yang keempat, berpesan dengan kesabaran. Kerja kita kena kalaulah surah tu dia ada penjelasan yang panjang, tapi saya nak pendekkan sikit sebab kita short of time. Surah ini menjadi surah kriteria yang akan menentukan sama ada seseorang itu masih rugi atau tidak. Jika seseorang Muslim itu dia nak hidup sebagai orang yang tidak akan rugi, maka dia kena memastikan dia buat empat perkara tersebut. Yang pertama, dia mesti beriman. Dan kalau seseorang itu beriman, dia masih lagi rugi jika dia tidak beramal soleh. Apakah itu beramal soleh? Melakukan kerja-kerja yang amal kebaikan, membuat benda-benda yang baik, bantu orang, solat, hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia kita jaga, hubungan dengan jiran kita jaga, hubungan dengan alam kita jaga. Yang pertama sekali beriman, duduk dalam hati. Yang kedua, beramal soleh, tindakan kita. Yang ketiga, apa dia? Berpesan-pesan kepada yang hak, dakwah. Berpesan-pesan kepada yang terhadap benda yang hak. Tuan-tuan, telah menjadi hak semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Hak mereka untuk mengetahui. Dan kerja kita untuk memberitahu hak mereka. Ini tugas kita. Yang keempat, beritahu dan buat dengan kesabaran. Jika seseorang manusia itu dia melakukan empat perkara ini, baru boleh dikatakan sebagai dia bukan golongan yang rugi. Baru boleh dikatakan sebagai dia bukan lagi golongan yang rugi. Macam saya katakan tadi, yang pertama sekali dia mesti beriman soleh. Yang pertama dia mesti beriman. Kalau satu orang yang beriman, dia masih lagi rugi selagi dia tidak beramal soleh. Seseorang yang beriman dan beramal soleh, dia masih lagi rugi jika dia tidak berpesan kepada yang hak. Seseorang yang beriman dan beramal soleh masih lagi rugi jika dia tidak buat dakwah. Dan orang yang beriman dan beramal soleh buat dakwah, dia masih lagi rugi jika dia tak buat dengan kesabaran. Empat perkara ini, InsyaAllah sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita simpulkan? Kesimpulannya saya nak tanya dekat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, dakwah kerja siapa? Kalau kita kata dakwah kerja kita kan, kita akan bagi tahu apa tahu? Dakwah kerja siapa? Kerja kita. Bila time nak buat dakwah, kita lah kena buat. Kita. Kau pergilah, kau pergi. Kau pergilah. Sebab dakwah kerja kita mah. So kita punya kerja apa? Hantar orang sebelah mah. You pergilah buat dakwah. Yes. Assalamualaikum. Belum sampai sesi soal jawab lagi. Tak ada. Okay, main-main je. Okay. Okay, very good. Okay. Mak saya dengan adik saya ajak makan. Jadi mungkin mereka beli makan tu dari, tak tahulah dari siapa. Mungkin orang Cina ke atau yang belum berislam lah. Tapi adik saya dengan cara yang tak tahu macam mana dia cakap, iaitu haram saya makan di rumah bukan orang Islam. Jadi benda ni telah menikam hati mak saya dengan adik-beradik saya. Saya rasa sungguh menyesal atas apa yang adik saya cakap. Kerana saya kenal Islam. Saya baru memeluk Islam dalam masa 2 tahun ini. Tapi sebelum saya memeluk, memang saya kenal Islam. Kawan-kawan Islam saya ramai. Saya bisa pernah bermain di surau, di masjid. Tapi dalam 2 tahun ini baru saya dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang bila mak saya ajak makan,
saya makan saja. Walaupun dia beli dari bukan makanan dari orang Islam. Tapi alhamdulillah setelah saya memeluk Islam dalam setahun ni, adik-beradik saya berubah. Saya nampak mereka beli barang-barang yang halal, walaupun ayam ataupun sayur dari orang-orang Islam. Jadi saya rasa bersyukur. Tapi cara yang adik saya berdakwah tu telah menikam ibu dan adik-beradik yang mungkin akan memeluk agama Islam tak lama lagi. Bukan dengan pisau lah, dengan kata-kata kan? Dengan kata-kata. Nanti polis cari dia susah. Tak, dia masih ada lagi. Tapi dia ikut orang tabligh kan. Tapi tak tahu macam mana dia boleh sebut ayat macam tu. Sampai sekarang adik saya takut. Bila dia datang ke rumah, dia cakap, minta maaf, kamu jangan masuk rumah. Assalamualaikum, saya minta diri. Very good. Tadi last kali ada bagi tahu, tak tahu macam mana dia cakap. Sebenarnya dia cakap guna mulut. Okey, gurau je, gurau. Pagi mah. Okey, saya akan kembali kepada soalan tu. Last ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan. Lepas tu saya akan kembali kepada soalan ni. Kenapa saya kata bila kita tanya dakwah tugas siapa, kita akan bagi tahu tugas kita. Bila kita kata dia adalah tugas kita, kita kolektifkan semua orang, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sistem sapu. Tahu sistem sapu? Dakwah kerja siapa? Kerja mereka. Kerja kita, kau pergilah, kau pergi, kau pergilah, kau pergi. Kalau ada yang muda, dia akan bagi tahu, saya muda lagi, you pergilah, you sudah tua. Yang tua, saya sudah tua mah, you muda, pergilah. Yang dah kahwin akan bagi tahu, saya sudah kahwin mah, tak ada masa, you pergilah, tak ada kahwin. Saya tak ada kahwin mah, saya mau kahwin oh, mau perlukan masa, you pergilah, you sudah kahwin lagi apa lu mau. Masing-masing akan tolak masing-masing. Saya tanya lagi sekali, dakwah tugas siapa? Dakwah tugas saya. Semua orang angkat tangan, tunjuk begini. Tunjuk, angkat tangan, betul-betul, angkat tangan. Ya. Tolong semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Dakwah kerja siapa? Begini. Dakwah kerja siapa? Dakwah kerja siapa? Dakwah kerja saya. Is that okay? Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berikan sedikit ada soalan? InsyaAllah saya akan berikan sedikit saja penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada di kalangan kita ni, kita salah faham. Ada di kalangan kita ni, kita salah faham. Yang pertama sekali, kita salah faham apa? Tengok Islam, dalam Islam, dia mengajar kita makan makanan yang halal. Boleh faham ke tak? Kalau kita nak makan makanan daripada orang bukan Islam, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Sebab syarat dia apa? Halal. Boleh faham tak? Janji makanan itu adalah halal. Kalau halal, makanlah. Kalau makanan itu ada dekat rumah orang bukan Islam, boleh makan tak? Janji? Dia bukannya kalau makanan halal ada dekat rumah orang bukan Islam, dia jadi tidak halal. Hui, apa ni? Boleh faham tak? Sebab isu dia begini, bila makan dia mesti makanan yang halal. Saya setuju. Tengok, di kalangan kita ni, family kita, especially bila kita masuk Islam, mula-mula dia mungkin akan ada sedikit ketegangan. Betul tak? Lama-lama bila diorang tengok kita masih orang yang sama. Sebab macam ni tahu, kadang-kadang family kita dia fikir bila kita masuk Islam ni, kita akan jadi orang lain. Boleh faham tak? Bila kita dah masuk Islam je, entah macam mana, mungkin dia fikir kita dah jadi alien ke apa ke. Tapi dia tak tahu, dia akan ambil masa untuk dia faham kita masih orang yang sama. Boleh faham tak? Kalau saya dulu sebelum masuk Islam, saya India, sekarang pun saya India. Kalau dulu sebelum masuk Islam, saya kalau boleh cakap Tamil, sekarang pun boleh cakap Tamil. Saya tak jadi alien. Bila masuk Islam ni, tiba-tiba Tamil semua lupa.
saya masih boleh cakap Tamil. Mak bapak saya masih mak bapak saya. Semuanya masih sama. Melainkan satu perkara je berubah. Apa dia? Kalau dulu saya sembah banyak Tuhan, sekarang saya hanya menyembah satu Tuhan. Kalau dulu saya percaya ada banyak Tuhan, sekarang saya hanya percaya satu Tuhan. Yang berubah hanya kepercayaan kita yang mana duduk dalam hati kita. Hak yang lain masih sama. So apabila mereka dah faham benda tu, kita masih lagi orang yang sama, masa tu kita akan jadi rapat balik dengan mereka. Betul ke tidak? Kadang-kala akan ada mak bapak kita, family kita akan bagi tahu, tak mula seluar. Dia automatik bila India day barulah. Kadang-kala ada di kalangan family kita, mak bapak kita, adik-beradik kita, walaupun mereka bukan Islam, mereka sendiri akan bagi tahu, walaupun dia masuk Islam dah 10 kali lagi baik daripada lu lah. Betul ke tidak? Itu perkara yang perlu kita bawa. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab ada ahli keluarga kita, bila mereka tahu, walaupun pada peringkat permulaan mereka akan marah sikit dan sebagainya, bila diorang tahu kita masih lagi orang yang sama, diorang dah jadi okey dengan kita dan sebagainya, mereka tahu apa yang kita boleh makan dan apa yang kita tak boleh makan. Biasanya di rumah, yang ni saya nak pesan kepada semua orang, baik yang lahir Islam, tuan-tuan jangan risau sangat tuan-tuan. Orang yang lahir Islam. Sebab kadang-kadang orang yang lahir Islam dia takut. Bila orang masuk Islam dia takut apa ni, nanti family sengaja bagi makan makanan yang tak ada. Percayalah. Jaranglah kes begitu berlaku. Setuju ataupun tidak? Sangat jarang. Kalau datang, bila saya pergi rumah saudara mara saya, belah mak saya semua Hindu, belah bapak saya semua Kristian. Bila saya pergi dekat rumah saudara saya, diorang tahu kalau kami datang, dia akan beli ayam dekat Ayam Mas. Sebab dia tahu ayam di situ halal. Kalau dia tahu kita datang, dia akan pastikan dia akan cook dan berikan kita makanan yang halal. So tak perlulah kita pergi nak buat DNA test apa benda semua, boleh faham tak? Kan jadi macam coklat Cadbury. Oh, ramai yang tak faham Blur sikit. Boleh faham tak? It's very simple. Makanan orang Islam kena makan makanan apa? Makanan yang halal. Boleh faham tak? Walaupun makanan itu di-serve di rumah orang bukan Islam, masih boleh dimakan jika makanan itu adalah makanan yang halal. Saya nak tanya, jika ada KFC halal tak? Halal. Ada KFC. Sebelah KFC ada pinggan lain, dalam pinggan tu ada BABI. Ada baby babi barbecue. Sebelah ni, satu pinggan ada KFC, satu pinggan lagi ada baby babi barbecue dekat pinggan yang sebelah. Boleh tak kita ambil KFC itu makan? Boleh. Sebab halal. Jangan buat-buat lupa ambil dekat pinggan sebelah sudah. Boleh faham tak? Kalau orang yang lahir Islam, dia lain. Saya ambil sedikit, boleh? Ada lagi. Kalau orang yang lahir Islam, dia orang lain, dia orang ada sensitivity. Boleh faham tak? Dia bukan macam kita. Kita kalau dengar perkataan babi, bagi kita tak ada apa pun. Dengar anjing tak ada apa pun. Boleh faham tak? Tapi kalau orang yang lahir Islam, normally bila dia orang dengar je perkataan babi, dia orang akan terkejut. Babi. Boleh faham tak? Sebab tu kalau dia orang marah pun, dia orang akan sebut babi. Sampai diorang punya allergic dengan perkataan babi itu, diorang punya allergic sampai tak boleh cakap babi, kena cakap kinze. Kinze itu apa? Babi juga. Kod kalau diorang kata, tak boleh. Saya ingat lagi time saya sekolah dulu pun. Kan time sekolah ada rakan-rakan Melayu kita dan sebagainya, bila cakap dengan dia, tak boleh cakap babi. Habis tu kena cakap apa? Kinze. Habis tu kinze tu apa? Babi juga. Sebab apa? Sebab diorang sensitif. Boleh faham tak? Daripada kecil, babi tak boleh, babi haram dan sebagainya, diorang dah jadi
Sensitif. Bagi kita, kita tak ada masalah. Boleh faham tak? Diorang kalau sebut je babi pun diorang akan jadi geli. Babi, lepas tu, kuik, tui, banjir kilat satu kanga. Bagi kita, kita tak ada sensitiviti begitu. Boleh faham tak? Kalau tanya dengan orang yang lain, orang lain Islam, kalau letak satu pinggan KFC dekat sebelah, satu pinggan lagi sebelah ada babi, diorang takkan makan. Dia takkan makan langsung. Walaupun dia tahu KFC itu halal, tapi dia takkan makan. Sebab dia punya geli. Kita ada geli tak? Tak ada. Tapi KFC itu halal tak? Boleh tak kita makan? Makanlah. Do you get the point? Boleh faham tak? Isu dia makan makanan yang halal. InsyaAllah. Semoga menjawab persoalan tadi. Wa khairu da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pendakwah-pendakwah yang bakal menyebarkan kebenaran agama Islam. Assalamualaikum.